Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita surah Luqman ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم. InsyaAllah tuan-tuan, kita keluarkan perkataan-perkataan yang maklum pada kita, sama ada daripada isim dan haraf popular ataupun yang sedia maklum pada kita. Ya, wahai, haraf apa tu? Haraf nida. Okey. Seterusnya perkataan ayyu. Ini semua penambahan-penambahan sahaja. Ha ini dia bukan ha dhamir ya, tetapi ha tu dia panggil haraf tanbih. Dia nak menarik perhatian saja. Macam tu kalau cakap Melayu dia tu. Ni bukan ha dhamirnya, bukan wahainya. Tidak, dia hanya haraf, dipanggil harfu at-tanbih. Bayaha tan harfu tanbih. Maknanya haraf yang digunakan untuk mengambil perhatian. Ya ayyuha. Jadi maknanya orang akan mengambil perhatian di situ. Okey, seterusnya perkataan yang kita maklum, annas. Apa makna annas? Manusia ke manusia? Dia adalah jamak ke mufrad? Jamak daripada perkataan al-insan. Jamak dia annas ataupun unas. Kita boleh tengok pada kamus kita. Kemudian ini kita orang lelaki selalulah dengar dalam khutbah. Ittaqu. Fi'il apa tu? Fi'il amar. Bila fi'il amar hujung dia waw alif, apakah dhamirnya? Ya? Fi'il amar mana ada hum. Diagram warna kuning antum. Sebab itu kita akan terjemahkan bertakwalah oleh kamu, bukan bertakwalah oleh mereka. Mana boleh suruh orang yang tak ada depan kita. Bertakwalah oleh
kamu semua. Ini fi'il amar Macam mana nak jalankan nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Sebab dia ada haraf illah di situ. Terusnya Rabba maknanya Tuhankum kamu semua. Ini dhamir apa dipanggil? Dhamir muttasil. Wa haraf apa? Haraf ataf. Ikhshaw, ini juga fi'il amar sama ittaqu. Apa makna ittaqu? Ikhshaw, takutlah oleh kamu. Yang di sini bertakwalah oleh kamu dengan mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Ikhshaw di sini takut, di sini berhati-hati. Kalau tafsir saya lah, berhati-hati ataupun berawaslah oleh kamu. Ya. Yaum hari satu hari. La tidak haraf apa tu? Haraf kalau nahi jangan, dia nafi baru makna tidak. Ini banyak berkait ni, walid, walad, maulud. Walid. Jadi yang ini ni kita kurang dia, kita kena mainkan kita punya sefir nanti. Walid makna apa? Walad makna apa? Maulud makna apa? Dia pada sumber perkataan yang sama. An. Okey. Akan apa ni? An haraf jar daripada. Ya, sebab tu dia bagi bawah. He dhamir muttasil maknanya nya, wa dan la tidak, huwa dia. Ini dhamir apa dipanggil? Munfasil, maknanya dhamir yang bercerai atau berpisah daripada. Dia tak macam ni, ini melekat tapi benda yang sama. Jazin ini kita akan bincangkan dia daripada sumber perkataan yang sama, yajzi dengan jazin. Okey, an daripada tadi walid tadi kita nak bincangkan. He nya syai'an. Syai'an sesuatu. Syai'an ini perkataan sangat banyak digunakan dalam Quran, kita kena maklum. Inna wa'da atau yu'ada? Janji maklum kat tuan-tuan. Wa'da janji, wa'dallahi janji Allah itu haqqun benar. Itu tak payah tengok kamus dah. Fa la nahi jangan. Okey. Kum kamu semua. Nun bertasydid, nun taukid. Macam mana nak terjemah? Sungguh, benar-benar. Tengok mana yang sesuai. Cakap Melayu, al-hayatud dunya, kehidupan di dunia. Ini perkataan yang berulang nanti. Kita akan tengok semua ni. Billahi, billah, bi dengan. Seterusnya perkataan ini bila kita cari taghurranna, kita akan dapat perkataan al-gharur daripada satu perkataan yang sama. Okey, perkataan yang kita perlu cari di dalam kamus hanya satu daripada yajzi, kemudian dua walid dan nak beranaknya. Ni sama, ni sama. Kemudian yang ketiga kita kena cari perkataan taghurru dan al-gharur. Ni semua adik-beradik dia ni. Ada tiga je tuan-tuan yang kita kena cari. Okey. Kita mula daripada atas. Ha tu adalah ha tanbih saja dan biasa tidak diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Melayu sebab dia apa guna tanbih? Untuk mengambil perhatian. Ha, ya ayyuha. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan ya ayyuha.
wahai. Okey. Ya tu haraf apa? Haraf nida. Selepas haraf nida dipanggil apa? Haraf nida. Apa makna haraf nida? Seruan. Selepas haraf nida itu ya dipanggil munada. Apa makna munada? Nida seruan, munada yang diseru. Tapi makna tidak memberi apa-apa maksud sebab dia dah gantikan dengan perkataan an-nasu. Semua kita ya ayyuha kita terjemah wahai sahaja. Okey. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia-manusia atau sekalian manusia. Ini mengikut baris yang ini ya. Ini dikatakan badal. Benda yang sama. Wahai orang ni iaitu manusia tu. Tapi kita tak boleh nak terjemah bahasa Melayu lebih daripada tu. Akhirnya wahai sekalian manusia. Ittaqu, bertakwalah oleh apa dhamir dia? Antum. Okey tuan-tuan, yang ini tuan-tuan kena buka sikit lah. Mungkin ada rezeki nak tengok sebiji betul. Sefer berapa ni tuan-tuan? Agak-agaknya Sefer buka muka surat 249 buku kita. Boleh? Dah. Okey, betul-betul perkataan tu ittaqa. Kalau fi'il madhi dia macam mana? Ittaqa. Apa makna ittaqa? La, fi'il madhi. Dia telah bertakwa. Okey? Cuba tuan-tuan jadikan fi'il mudhari'nya. Yattaqi. Di atas wazan atau pattern ifta'ala yafta'ilu. Ittaqa yattaqi. Tapi ya apabila berada di hujung dia tidak boleh dibariskan. Alif atau waw atau ya. Ni haraf illah. Dia sakit tak dapat baris. Okey, cuba tuan-tuan tengok fi'il amar. Fi'il amar bermula daripada anta lah, jangan daripada huwa. Cuba tuan-tuan, anta ki. Ada ya tak? Ya dia dibuang kerana dia dah mati. Mematikan haraf yang dah mati dengan membuangnya. Ini. Kalau ittaqi ni apa dhamir dia? Anta. Cuba apa dia jalankan daripada anta. Anta ittaqi. Antuma. Kena tengok buku sebab ini haraf yang sukar. Okey, ya, fi'il amar daripada anta. Anta ittaqi. Antuma ittaqiya. Antum ittaqu. Ini dia. Bertakwalah oleh kamu semua. Anti ittaqi. Cantiknya tengok buku juga. Antuma ittaqiya. Antunna ittaqina. Ittaqina. Cumanya dia kena tengok rujuk buku sebab dia persoalan macam mana nak matikan haraf illah. Buang, lepas tu kalau huma kembalikan, kalau hum buang semula. Ya. Dia buang semula, kembalikan, itu kena rujuk pada buku lah. Dia memang haraf illah macam tu cara dia. Jadi ini adalah fi'il amar ittaqu.
Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan ittaqu. Bertakwalah oleh kamu semua. Fa'il dia ialah dhamir. Siapakah fa'il dia? Ittaqu. Siapakah fa'il dia? Dhamir dia tu adalah fa'il, iaitu fa'il dia ialah antum. Antum tu siapa? An-nas. Sebab itu kita terjemahkan bertakwalah oleh kamu semua wahai manusia-manusia. Ya, maknanya bertakwa, maknanya patuhlah pada perintah Allah, tinggalkanlah larangan, ya, larangan Allah. Mana maf'ul bih dia tuan-tuan? Maf'ul bih bagi apa? Bagi atas. Mana maf'ul bih? Rabba. Ini rabba ni. Itu maf'ul bih. Maf'ul bih baris atas. Bertakwalah oleh kamu akan Rabba, Tuhan. Kenapa dia tidak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia nak jadi mudhaf. Jadi dia ada dua fungsi lah. Pertama dia maf'ulun bih. Yang kedua dia adalah mudhaf. Kum jadi apa? Mudhafun ilaih. Kenapa dia jadi mudhafun ilaih? Dhamir muttasil dengan isim. Ingat formula tu. Mana-mana dhamir muttasil melekat dengan isim mesti jadi mudhafun ilaih. Sangat-sangat senang. Soalan itu sangat klasik. Kalau kita jumpa isim yang dia buang, ditanggalkan alif lam dan tanwin, bermakna dia nak jadi mudhaf, kum akan jadi mudhafun ilaih. Ittaqu rabbakum wa ikhsyaw. Takutlah oleh kamu semua. Fa'il dia siapa? Antum jugalah. Antum tu siapa? Manusia. Ya, manusia. Bertakutlah oleh kamu semua wahai manusia. Mana maf'ul bih? Kenapa yauman jadi maf'ul bih? Sebab dia baris atas ni. Disiplin dia sama je. Maf'ul bih mesti baris atas. Ittaqu rabba ikhsyaw yauman. Ya, takutlah oleh kamu semua akan berapa hari tu? Satu hari. Satu hari yang dia tidak sebut hari tersebut, ya, tapi dia satu hari sahaja. La tidak. Okey. Terusnya kita jumpa perkataan yajzi. Kalau kita nak tengok kamus macam mana tu? Daripada perkataan jim zai ya. Okey, silakan tuan-tuan. Apa makna jim zai ya? La yajzi. Jumpa tak tuan-tuan? Jaza. Siapa dah dapat? Tolong bagi tahu muka surat. Penat orang lain cari. Ya? Muka surat 58. Okey, silakan tuan-tuan. 58. Jaza. Apa makna jaza? Membalas. Okey, cuba tuan-tuan jadikan fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' yajzi. Itu dibagi dalam kamus nah? Okey, apa makna yajzi? Dia sedang atau dia akan membalas. Cuba tuan-tuan jadikan masdarnya jazaan. Cuba terjemahkan jazaan. Pembalasan atau balasan. Okey, semula terjemahkan. Ini tiga-tiga ini wajib diberi oleh kamus. Sebab fi'il madhi, mudhari' dan masdar. Apa makna masdar? Kata terbitan. Kata terbitan mesti mengikut sebutan orang Arab dan dia tak boleh direka-reka. Okey, cuba terjemahkan jaza
Dia telah membalas. Dia telah saja membalas. Yajzi dia sedang atau akan membalas. Jazaan pembalasan. Dia bariskan atas ni sekadar untuk menghafal saja. Sebab isim kena ingat, isim boleh baris atas, boleh bagi depan dan bawah. Dia boleh jazaun, dia boleh jazain. Cuma dalam saya punya sifir, untuk isim masdar semua saya bagikan depannya. Tidak ada masalah. Nak bagi bawah pun boleh, depan pun boleh, atas pun boleh. Cumanya isim bila nak bagi ke atas, sila bagi 11 alasan itu. Nak bariskan depan ada 6 alasan. Baris bawah ada 2 alasan. Kalau dia mengikut ada 4. Itu tawabi' tu. Sila rujuk diagram berwarna purple. Okey. Seterusnya tuan-tuan, yang ini sebab haraf illah. Kolom 1 fi'il madhi, kolom 2 fi'il mudhari' dalam sifir kita. Kolom yang ketiga masdar. Kolom yang keempat apa tuan-tuan? Isim fa'il. Okey. Isim fa'il, fa'ilun. Cuba jadikan fa'ilun di sini. Jaziyun. Okey, isim fa'il makna apa? Yang pelaku atau yang melakukan. Okey, cuba terjemahkan jaza, membalas. Yajzi, dia sedang atau akan membalas. Jazaan, pembalasan. Jazi, pembalas atau yang membalas. Yang membalas. Okey. Dua cara kalau ada haraf illah. Sama ada kita kalau ada alif lam biasa disebut al-jazi, iaitu yang membalas, atau kadang-kadang digunakan sebagai tanwin sahaja, dibuang ya, itu dia akan jadi jazin. Jazin itu dalam ayat kita itu. Macam perkataan da'i, orang yang berdakwah, yang menyeru, boleh juga jadi dia tanwinkan dengan da'in. Macam tu da'in. Maknanya yang berdakwah, yang menyeru. Dua-dua ni boleh dipakai. Tapi bila ditanwinkan dia akan jadi macam ni lah. Cuma dalam tafsir kita, siapa ada merujuk terjemahan yajzi itu diterjemahkan apa? Menolong. Okey, itu adalah penafsiran. Penafsiran yang lebih mudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jaza ni membalas ni, seorang anak nak balas ayah tu makna nak menolong ayah. Itu sudah penafsiran, makna menolong. Okey, jadi ini kita akan ambil terjemahan menolong. Okey, kalau jaza dia telah menolong, yajzi dia sedang menolong. Jaza pertolongan. Jazin menolong, yang menolong. Okey, nanti kita akan jumpa perkataan yajzi, menolong, jazin, yang menolong, ataupun penolong. Okey, kita akan terjemahkan menolong dan penolong untuk perkataan yajzi dengan jazin. Boleh tuan-tuan? Okey, satu lagi yang masalahnya tuan-tuan kena buka sedikit lah. Ini sebab banyak sangat dia ni pecahan dia. Walad, walid, walad, maulud, walid. Okey, walada yalidu, walada yalidu. Sifir 1B. Okey, sila tuan-tuan buka muka surat 205.
Dia pattern dia sama di situlah. Kalau fi'il madhi dia wa'ada. 205 tuan-tuan wa'ada makna dia telah berjanji. Jumpa? Okey, fi'il mudhari' bunyi macam mana? Ya'idu, dia sedang atau dia akan berjanji. Kemudian masdar dia apa? Tengok yang atas sekali tu, yang kecil-kecil itu, fa'lun wa'dun dulu. Itu wa'dun itu perjanjian, janjilah. Yang satu lagi masdar mimi itu tinggalkan sahaja. Isim fa'il dia punya macam mana? Wa'idun, makna orang yang berjanji. Okey. Seterusnya isim maf'ul. Maf'ulun bunyinya apa? Mau'udun, benda yang dijanjikan. Okey, mau'udun. Lepas tu fi'il amr bunyi macam mana? Id, haraf illah dia dibuang. Id, janjilah oleh engkau. Nahi macam mana bunyinya? La ta'id. Oh, apa ni tuan-tuan, tolong matikan kalau fi'il nahi itu la ta'id. Tak perasan, terlampau kecil. La ta'id. Makna apa la ta'id? Janganlah kau berjanji. Kemudian isim zaman dan makan mau'idun. Mau'idun maknanya masa atau tempat berjanji. Kemudian isim alat bunyinya macam mana? Mi'adun, kalau alat berjanji, kalau adalah. Kemudian fi'il madhi majhul bunyi wu'ida. Macam mana nak terjemah? Ia telah dijanjikan. Ia telah dijanjikan. Kemudian fi'il mudhari' majhul yu'adu, dia akan dijanjikan. Okey, atas pattern inilah kita akan cuba mengikut seboleh-bolehnya. Apa yang tak boleh jangan ikutlah. Seboleh-bolehnya untuk perkataan walada. Okey, boleh tuan-tuan masukkan dalam kotak di belakang sekali tu. Di exercise yang kita buat minggu lepas tu ada fi'il madhi, mudhari', sila masukkan. Okey. Untuk membariskannya, tuan-tuan kena rujuk kamus. Larat tak nak tengok kamus? Buka sana, buka sini. Tak apalah. Kalau tuan-tuan tak larat ambil kamus, satu orang pun dapat pun tak apa. Sebab yang paling penting saya nak barisnya. Perkataan walada itu makna apa dulu? Siapa dapat muka surat tolong? Walada. Muka surat walada. Wah, susahnya. Ya? 476. Apa makna walada, Haji? Beranak. Dia kalau apa, walada makna beranak lah, atau melahirkan. Ya? Kecil sangat susah nak baca. Okey, muka surat 476. Cuba tuan-tuan tengok muka surat 476. Walada makna dia telah beranak. Okey, kita atau bahasa halus dia melahirkan lah. Melahirkan. Walada. Macam mana? Ditulis PR. Sebelum beranak ada PR. Pemenang residen beranak.
Saya tak pasti bang. Nanti saya cuba tengok Tak apa. Stop beranak. Okey, tak apalah. Dia telah beranak, dia melahirkan. Cuba tengok fi'il mudhari' dia tuan-tuan. Yalidu. Macam tadi pattern wa'ada ya'idu walada yalidu. Apa mana? Yalidu dia sedang akan melahirkan. Okey, cuba satu lagi masdar. Tengok masdar dia sebelah dia tu. Wiladatan. Kalau dalam sefer kita bagikan depan je lah. Wiladatun. Okey. Yang ini tak boleh direka. Kalau dalam kita punya sefer fa'ala yaf'ilu fa'lun. Tapi ini kena rujuk kamus. Walada yalidu wiladatun. Apa makna wiladah? Kalau melahirkan isim masdar jadi kelahiran. Biasa orang perempuan baca hukum fiqh darah wiladah. Itu darah kelahiran itu. Wiladah. Okey, sila isi tuan-tuan. Tempat kosong tuan-tuan. Walada dia telah melahirkan. Yalidu dia sedang melahirkan. Tapi ini tak berlakulah sebab ni lelaki kan, sepatut perempuan lah. Wiladah kelahiran. Oh, mungkin lelaki tak boleh beranak kan. Saya agak jugalah macam tu. Okey tuan-tuan, dengan pattern tadi kita boleh jadikan dia isim fa'il dia. Macam mana bunyi tuan-tuan? Wa'idun walidun. Apa makna walidun? Isim fa'il yang yang melahirkan, yang beranak. Tapi ini terus akan jadi makna ayah. Walaupun ayah tidak dapat melahirkan, tapi dia asbab juga kelahiran tersebut. Dia panggil wali. Tapi kalau mak dipanggil apa? Tambahlah walidah. Walidah baru jadi mak. Ini ayah. Walid. Itu sebab saya nak kaitkan dengan perkataan walid. Walid itu makna ayah. Nanti kalau walad tu anak, walad tu tidak masuk dalam sefer kita. Walad tu anak. Okey, cuba tuan-tuan, ini kolom 1 2 3 4. Isim maf'ul 5. Macam mana tuan-tuan? Mau'udun. Mauludun. Apa makna maulud? Anak yang dilahirkan. Itu isim maf'ul yang kena perbuatan dia melahirkan. Maulud tu yang dilahirkan. Kita sebut maulud ke maulid? Nanti kita bincangkan mana yang lebih tepat. Kalau kita sebut maulud, makna kita meraihkan anak yang dilahirkan. Maulud kalau sebut maulud. Kalau ini anak lelaki, kalau anak perempuan mauludah. Kelahiran anak yang dilahirkan tu perempuan, mauludah. Okey, nombor 6 apa dia? Fi'il amar. Cuba tuan-tuan berdasarkan kita punya muka surat tadi. Wa'ada ya'idu wa'dun wa'idun mau'udun id. Dia akan jadi lid. Tinggal tu ya. Beranaklah oleh engkau wahai lelaki. Ya. Dia tak beranak-beranak lah tu. Kita kena gunakan fi'il amar anti baru boleh beranak. Dia akan jadi lidi. Okey, tambah ya. Lid. Beranaklah oleh anta ni Ini untuk kita punya permainan sajalah 7. Fi'il apa? Nahi. Dia akan jadi la ta'id la talid. La talid, janganlah engkau beranak. Okey, janganlah engkau melahirkan. La talid.
Okey, seterusnya 8 dan 9 isim zaman dan isim makan. Mau'idun. Macam mana bunyinya? Mau'idun. Maulidun. Apa makna kalau maulid isim makan? Tempat melahirkan. Kalau isim zaman, masa atau hari itu kelahiran. Jadi sebutan tepatnya ialah yang kita raikan tu apa? Maulidur Rasul, iaitu masa ataupun hari kelahiran itu. Maulidur Rasul. Maulid ni. Kalau kita raikan maulud, kita anak yang baru dilahirkan itu daripada maulud. Yang kita raikan tu hari, ya. Maulid, Maulidur Rasul. Okey, 10 isim alat. Isim alat, betul lah. Macam mana bunyinya? Alat mi'ad, miladun. Kalau adalah alat melahirkan, ada ya? Ada, tapi diguna oleh orang Arab ke tak guna, itu bergantung pada Arab lah. Saya tak tahu sebab saya tak pasti sangat istilah tu. Okey. Dan yang ke-11 tuan-tuan, wu'ida. Kalau ni jadi wulida. Apa makna wulida? Dia telah dilahirkan. Dia telah dilahirkan. Okey, kalau saya telah dilahirkan, macam mana? Pecahlah fi'il madhi. Wulid tu fi negeri 9. Saya telah dilahirkan di negeri 9. Jangan guna walad tu. Kalau walad tu saya telah melahirkan anak, tak boleh. Kalau lelaki lah, aku telah melahirkan. Kalau walad tu, kalau wulid tu, aku telah dilahirkan. Okey, dia punya pattern wulida. Fi'il mudhari' majhul bunyi macam mana? Yu'adu, ladu. Okey, kita baca qul huwallah macam mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Apa makna? Allah tu lam yalid. Dia tak beranak, dia tidak melahirkan anak. Walam yulad. Dia tidak dilahirkan, tak ada bapa dan maknya. Allah tu, ya, dia tidak diberanakkan atau dilahirkan. Yulad. Tapi dia mati itu sebab ada lam. Lam yalid walam yulad. Dah masuk dah? Isyak dah? Belum. Ya kan? Alat itu miladun. Miladun. Tuan-tuan boleh rujuk kepada pattern 205 tadi, muka surat 205 sebagai rujukannya. Dia akan dilahirkan. Kalau sefer kuning tu 1B. Cumanya masalah dia ada haraf illah, iaitu waw. Jadi bila ada haraf illah, kesukaran itu dibantu dalam muka surat 205 atas pattern yang sama. Muka surat 205 tu banyak boleh dipakai, pattern dia banyak sama. Okey, cuba tuan-tuan sebut apa yang tuan-tuan tulis. Tengok apa yang tuan-tuan dah tulis. Okey, cuba sebut fi'il madhi. Walada. Mudhari' yalidu. Masdar wiladatun. Isim fa'il walidun. Isim maf'ul mauludun. Fi'il amar lid nahi la talid.
Okey, isim makan. Maulidun. Isim zaman. Maulidun. Isim alat. Miladun. Fi'il madhi majhul. Wulida. Mudhari' majhul. Yuladu. Okey. Cuba terjemahkan untuk saya pula. Walada. Dia telah melahirkan. Yalidu. Dia sedang atau akan melahirkan. Ya, dia sedang atau akan melahirkan. Wiladatun. Kelahiran. Ini semua boleh rujuk pada kamus ya. Madhi, mudhari' dan masdar. Okey. Walidun. Jadi ayah lah. Orang yang melahirkan. Di sini ayah. Kalau nak mak, walidah. Okey. Okey. Isim mauludun. Anak yang dilahirkan. Sebab tu antara sunnah Rasulullah, bila ada kelahiran, kita ucap tahniah macam mana? Burika laka, kalau saya lah, fil maulud. Apa makna burika? Itu majhul tu. Barakah makna memberkati. Kalau burika, diberkati. Makna sebagai satu doa, mudah-mudahan diberkati laka, kepada engkau, fi, pada al-maulud, anak lelaki yang dilahirkan, yang baru dilahirkan. Burika laka fil maulud. Kalau anak perempuan, fil mauludah. Burika laka fil mauludah. Itu kalau mengucapkan kepada ayah. Kalau mengucapkan pada mak, burika la laki, ya, fil maulud ataupun fil mauludah. Okey, cuba terjemahkan saya. Lid. Ya, beranaklah oleh engkau. Melahirkanlah oleh engkau, wahai anta. Okey, la talid. Janganlah engkau melahirkan. Maulidun, tempat melahirkan, tempat dilahirkan boleh. Maulidun, isim masa kelahiran. Yang tu yang kita gunakan dalam Maulid Ar-Rasul. Okey, miladun, alat. Alat, sebab isim alat. Milad, alat kelahiran, kalau adalah. Okey, wulida, ia telah dilahirkan. Okey, yuladu, dia sedang atau dia akan dilahirkan. Okey, jadi tuan-tuan, dalam kita punya ni ada perkataan yang berkait dengan sifir kita. Pertama, walid. Apa makna walid? Walidun, ayah. Ini baru anak. Anak tak masuk dalam sifir ya. Walad ni anak. Walid, ayah. Maulud, Safa, yang ni baru anak. Anak yang dilahirkan ya. Maulud ni, ini masuk dalam sifir, tapi ini tak termasuk dalam sifir ya. Walad dengan maulud ni sama makna. Walad mana anak, tetapi atas ni yang dilahirkan juga anak lah. Anak lelaki ke anak perempuan ni? Lelaki. Okey, tuan-tuan, habis dah? Mana? Ini walidi bagi bawah sebab apa? Haraf jar. Sama juga walidun. Nanti saya nak tanya tu, kenapa walidun? Ini kenapa walidi? Ini tahu lepas haraf jar. Ini nanti kenapa dia bagi depan, mesti ada alasan dia. Tengok betul-betul diagram warna purple tu. Isim bila bagi depan ada 6 sebab di situ. Okey. Belum masuk lagi kan? Dah masuk dah. 1 minit lagi. Okey. Kita simpanlah. Jangan fikir-fikir dah tuan-tuan dalam semayang. Nanti nak fikir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.